Baik, fokus negeri di bawah Bayu, catuan bekalan air di utara Bandaraya Kota Kinabalu perlu diteruskan. Puteranya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Ya, Zam. Catuan bekalan air khususnya di bahagian utara Bandaraya Kota Kinabalu perlu diteruskan sehingga kerja menambah kapasiti pengeluaran di loji rawatan air LRA Telibung Tuaran siap sepenuhnya. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Insinyur Syahilmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata pembinaan projek LRA Telibung sepatutnya siap pada April ini, namun pemasangan paip dari loji itu kepada premis pengguna masih dilaksanakan. Namun demikian, loji akan siap, tetapi kita ada mengalami kelewatan dari segi pembinaan pemasangan pipe daripada loji tersebut ke kawasan-kawasan pengguna. Jadi untuk menghadapi situasi tersebut, kita masih melakukan catuan bekalan air di kawasan-kawasan yang terlibat. Tambah beliau, tekanan air rendah juga disebabkan oleh aktiviti penyambungan saluran air secara haram. Berikutan itu, Jabatan Air Sabah baru-baru ini telah melaksanakan operasi pemotongan air di premis yang dikesan membuat penyambungan secara tidak sah. Datuk Insinyur Syahilmi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Rumah Anak Yatim As-Sakinah di Taman Pantai Lokawi, Kinarun. Rumah anak yatim ini mampu menempatkan sehingga 80 anak yatim. Ribuan penduduk dalam kawasan Kaingaran, Ranau dan Sugut akan menikmati kemudahan jalan raya yang lebih baik apabila dua projek jalan kampung menghubungkan Tawaras Karagasan dan Narawang Mansalu siap sepenuhnya. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata kedua-dua projek berkenaan yang menelan belanja sekitar RM657 juta kini dalam proses pelaksanaan dan dijangka siap menjelang tahun 2025. Datuk Seri Panglima Dr. Joakim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, Kerajaan Sabah komited menyediakan kemudahan asas khususnya di kawasan terpencil bagi memastikan penduduk tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. I really hope that this project berjalan dengan lancar. There's no hiccup and I want all the penduduk-penduduk yang terlibat bekerjasama sebaik-baik mana yang boleh sebab this is not for the government. It is for the people here. So once the road is there, they have very good access to all the Pekan. Datuk Seri Panglima Dr. Joakim yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kundasang berkata demikian kepada pemberita selepas mendengar taklimat tahap kemajuan dua projek jalan raya tersebut di Kampung Sinurai Ranau yang disampaikan Pegawai Daerah Ranau Jumain Abdul Ghani. Sementara itu, Jumain berkata sudah tiba masanya pekan kecil diwujudkan di Sinurai bagi membantu merancangkan lagi aktiviti pertanian dan perniagaan di kawasan terpencil ini. Kita melihat keperluan ini berdasarkan jarak Ulu Sugut dengan Pekan Ranau begitu jauh untuk berurusan. Jadi di daerah Ranau ini dengan wujudnya pekan kecil seumpama ini sedikit sebanyak akan memudahkan urusan orang ramai dan juga akan meningkatkan ekonomi setempat. Pusat Ekonomi Kreatif dan Inovasi Sabah SENIK di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI merupakan inisiatif kerajaan negeri dalam memacu industri melalui kesawanan berteraskan inovasi, teknologi serta ruang kreatif. Antara peranan SENIK ialah menghubungkan bakat-bakat bertaraf global dengan pihak berkepentingan selain memperkasa ekosistem kreatif dan inovatif di semua sektor. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin dengan kemampuan SENIK, Sabah dapat melahirkan usahawan berdaya maju seiring perkembangan revolusi perindustrian 4.0. Ini yang kita mahu, agar anak-anak kita, khususnya dari Sabah ini, yang mempunyai kemahiran, dibimbing kemahiran mereka, dibimbing bakat mereka untuk melangkah, membina diri, berdikari dan mampu melangkah ke hadapan juga di peringkat global. Datuk Arifin menyatakannya kepada RTM selepas membuat lawatan kerja ke Pusat Ekonomi Kreatif dan Inovasi Sabah SENIK di Kota Kinabalu. SENIK memulakan operasinya pada April 2020 di Taman Perindustrian Kota Kinabalu di Sepanggar.
SINIK bertindak sebagai pemacu bagi bidang kreativiti, inovatif dan juga teknologi. So kami mengangkat 2 segmen keusahawanan iaitu usahawan sosial dan usahawan inovasi lah. Di Sabah kita mempunyai satu komuniti usahawan sosial. Sehingga kini SINIK berjaya membantu 11 usahawan sosial mendapatkan geran Yayasan Hasanah bernilai 1.9 juta ringgit bertujuan memberi latihan serta bimbingan kepada komuniti setempat. Masih terdapat segelintir majikan di negeri ini yang tidak mematuhi perintah gaji minimum yang dilaksanakan Mei tahun lepas. Sebagai itu, Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sabah Wan Zulkifli Wan Setapa menyeru agar majikan mematuhi perintah tersebut yang dapat memberi jaminan kebajikan dan hak-hak pekerja, khususnya di Sabah. Harapan saya semoga majikan-majikan di negeri Sabah dapat memberi kerjasama yang lebih erat kepada Jabatan Tenaga Kerja bagi memastikan undang-undang dan perburuhan di negeri Sabah ini dapat kita patuhi dan sudah pasti dengan pematuhan tersebut akan memberi lebih kebaikan kepada para pekerja di negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengetuai rombongan lawatan sambil belajar Kelab Kebajikan dan Sosial Jabatan Tenaga Kerja Sabah ke Saru di Kompleks Bersepadu KKD Kota Kinabalu. Tujuan lawatan bagi mendapatkan informasi RTM yang dapat digunakan oleh jabatannya sebagai idea dalam menyampaikan isu berkaitan perundangan atau perburuhan khususnya di Sabah. Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Radio RTM Sabah, Zulkifli Daud. Menjelang bulan Ramadan tidak lama lagi, umat Islam perlu melakukan persiapan rapi bagi memastikan amalan berkualiti yang bakal dicipta berada pada tahap terbaik. Sebagai itu, umat Islam boleh menjadikan bulan Syaban sebagai medan persiapan sebelum tibanya Ramadan. Yang pastinya bila Ramadan ini confirmlah persiapan itu bersifat fizikal, maknanya persiapan makanan, persiapan mau pergi masjid di mana, mau beribadat di mana, cari tim macam mana, mau ngaji Quran di mana. Jadi itu persiapan yang harus kita buat. Di samping ilmu yang kita harus pelajari, meningkatkan kita punya momentum untuk kita dapat masuk Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah UMS, Ustaz Dr. Ishraq Ramli berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi ahli panel Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM bertajuk Ramadan Pahala Berganda di Masjid Al-Falah di Kepayan. Program pada malam ini amat bertepatan pada masanya. Kena persediaan diri supaya lebih teliti, lebih berhati-hati, dapat diingatkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Bermakna para hadirin dan juga pendengar Sabah FM memang diingatkan bahawa persediaan diri itu amat penting. Forum dihoskan penolong pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Zon Sabah Ustaz Ramli Haji Daud dengan 2 ahli panel iaitu Ustaz Dr. Ishraq dan pengerusi Mahat Tahfiz Al-Quran Wasuna Daerah Sandakan Ustaz Rafai Inarji. Baik, sekian paparan berita tadi untuk petang ini dari negeri Sabah dan kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri untuk liputan lanjut dalam berita wilayah. Azam. Baik, terima kasih Redwin dengan perkembangan dari Kota Kinabalu. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini.